Saya nak share screen. Kena bagi apa? Kena bagi tu. Okey. Alhamdulillah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ni untuk sesi bedah buku dengan Akademi Tadabbur Malaysia. Dan sesi kita sepatutnya minggu ni, minggu kedua, minggu keempat, tapi minggu lepas ada kesilapan sikit. Tapi tak apa, rezeki tuan-tuan sekalian dapat lebih kerap bulan ni untuk kita bedah buku ni. Dan kita dah masuk bab yang ketujuh, perang gerila dengan syaitan. Dan bab inilah bab yang utamalah dalam buku ni. Tajuk buku ni pun perang gerila dengan syaitan. Dan kenapa dinamakan perang gerila dengan syaitan? Sebab memang kita berhadapan dengan syaitan berdasarkan ayat ni. Surah Al-A'raf, Allah kata innahu yarakum, sesungguhnya dia setan tu, iblis, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan juga puak-puak dia, min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi apabila kita berhadapan dengan musuh yang tak dapat dilihat, umpama perang gerila, dan bahaya tu semakin kita kata ekstrim bila musuh yang kita hadapi tak dapat dilihat. Jadi oleh kerana kita tak dapat melihat musuh ni dan musuh ni sangat bahaya, kita mesti ada panduan untuk berhadapan dengan mereka. Jadi buku ni alhamdulillah kita kumpulkan ada beberapa cara serangan iblis dan juga syaitan untuk menjadi panduan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan selamat daripada gangguan mereka. Dan serangan syaitan kepada kita ni dia didatang dalam dua bentuk, iaitu perang secara secara mental, ini hak majoriti yang mendominasi serangan ataupun serangan iblis ataupun syaitan kepada kita. Dan yang kedua serangan berbentuk fizikal. Okey ya. Kita dah baca minggu lepas serangan mental, kita dah baca ada beberapa bentuk. Ada sampai apa? Satu, kosmetik kan yang batin nak jadi baik. Kita bincang dah. Yang kedua, kita bincang minggu lepas juga ekstremisme, sama ada terlalu berlebih ataupun selalu berkurang. Ini kita bincang dah. Kemudian yang ketiga, topik yang kita sentuh juga minggu lepas, bagaimana melengah-lengahkan ataupun melambat-lambatkan manusia untuk beribadat. Ini pekerja dia. Ini serangan mental duduk dalam kepala kita ni. Yang keempat, memperdaya manusia dengan janji-janji palsu. Kemudian yang kelima, dia menanamkan angan-angan dan dihasut manusia, bagi idea untuk manusia melakukan benda-benda bid'ah, benda-benda hak mengarut lah. Okay. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk yang keenam, menjauhkan manusia daripada Al-Quran. Dia nak jauhkan kita daripada Al-Quran tu secara langsung, hasut kita tak dekati Al-Quran, ataupun secara tak langsung. Secara tak langsung maksud dia, kita pegang dah Quran, tapi masih lagi ditipu oleh setan. Mungkin kerana terlalu asyik dengan kita kata kosmetik ataupun tajwid tanpa memahami isi kandungan ataupun sebaliknya. Okey, sebagai permulaan ni kita kena ingat Al-Quran ni adalah ubat. Ubat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Tapi nak kena ingat, ubat yang dimaksudkan Al-Quran itu sebagai syifa, kita kena faham itu syifa rohani, syifa dalaman, mental. Bukan syifa fizikal. Syifa fizikal tu ada juga, nanti kita akan bincang lah. Syifa fizikal tu dia agak rumit dan juga complicated untuk difahami. Sebab tu mula-mula sekali bila kita kata Al-Quran ni, dia adalah penawar. Penawar kepada apa? Kepada penyakit-penyakit jiwa yang bersarang dalam hati manusia seperti kufur,
Contoh ada orang kufur. Kita kata, kenapa kamu kufur? Sebab dia kata Islam mengarut. Apa hak kamu kata Islam mengarut? Islam kata, Al-Quran kata, manusia boleh hidup balik lepas mati. Mana ada manusia mati hidup balik? Jadi Allah Ta'ala beri logik-logik. Beri logik-logik yang mana logik itu bila kita dengar, betul lah, logik manusia ni boleh hidup balik. Kenapa Allah berkuasa mencipta manusia daripada tiada kepada ada, kepada manusia itu mati. Umpama buat meja daripada tidak ada kepada yang ada. Waktu pakai meja tu rosak, patah kaki. Kalau sekiranya Tuhan ataupun pencipta meja tu boleh buat meja daripada raw materials, kemudian jadi meja, kalau sakit meja tu rosak, mudah sangat untuk dia repair ataupun baiki. Itu contoh logik. Kemudian sifat munafik, Allah tak cerita perangai munafik ni macam mana, bodohnya. Kita tengok, kita baca ayat-ayat berkaitan cerita orang munafik, kita rasa bodoh perangai munafik. Lalu kita jauhi perangai itu. Syirik, percaya ada kuasa lain selain pada Allah. Betul, Allah tak bagi logik. Contoh logik dengan cerita Nabi Ibrahim dipecahkan berhala. Itu bila kaum dia kata, mungkah rosakkan berhala ini? Al-Quran kata apa? Allah tak cerita balik Nabi Ibrahim beri logik dia yang kemudian menjadi penawar kepada minda, kepada hati. Cuba tanya paling besar sekali berhala. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ada satu berhala tak musnah. Cuba tanya dia. Jadi orang duk percaya kepada kuasa berhala, dia akan terganggu seketika. Lalu kewarasan dia akan datang, dia berfikir. Itu masuk sifat dia. Dan sebagainya lah. Macam contoh, ada orang suka kutuk orang. Ada orang suka mengumpat. Lalu Al-Quran beritahu ayat-ayatnya, mengumpat ni macam bunuh saudara kamu, potong daging dia, makan daging saudara kamu. Tergamuk ke tidak? Tak tergamuk. Itulah umpamanya mengumpat. Jadi lepas tu, siapa ada baca ayat mengenai dosa besar mengumpat ni, dia nak mengumpat, dia teringat ayat tu. Lalu dia pertahan diri dia, lama-kelamaan penyakit hati dia tu yang suka mengumpat akan hilang. Itu masuk sifat pada Al-Quran. Lepas tu Allah kata, apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan address mula-mula pernah Allah kata kepada manusia, termasuk yang Muslim dan juga yang bukan Muslim. Telah datang kepada kamu pelajaran daripada Tuhan kamu, wa shifa' lima fi sudur, dan juga penawar ke dalam apa ada di dalam dada. Petunjuk dan juga rahmat kepada orang beriman. Kenapa disebut orang beriman? Dan kalau kita tengok Al-Quran, bila ayat Quran itu kata dia itu syifa, memang dia sinonim digandingkan dengan orang beriman. Sebab hanya orang beriman yang betul-betul mengkaji, mendalami, imani, faham bisikan Al-Quran, dia akan dapat manfaat penawar kepada jiwa dia dengan ayat Al-Quran yang diturunkan itu. Okey, habis. Al-Quran ini penawar bagi penyakit hati sebab dia memberi ketenangan dan petunjuk ke arah kebenaran kepada pembaca. Baca tu pula kena faham. Baca bukan baca huruf tu. Baca faham. Baca tadabbur. Itu yang mengubah manusia. Sebab kita tengok ramai yang qari-qari yang boleh membaca Quran dengan lancar. Tajwid yang cantik tetapi hatinya bermasalah. Busuk hatinya. Kenapa dia baca tetapi tidak faham? Macam kita belajar baca surat khabar Cina, kita berbaca lengguknya, aksennya sebiji macam Cina, tapi tak faham isi kandungan. Itu perkara. Okey, syaitan ni dia hasut manusia untuk jauhi ubat. Semakin jauh manusia pada Al-Quran, semakin mudah untuk syaitan sesatkan pokok ni. Sebab tu kadang-kadang saya jumpa ada orang yang belajar ilmu pelat-pelat, kemudian ambil tasawuf, belajar hakikat, cerita benda-benda tinggi. Kita bertanya dia, baca Al-Quran, boleh mengaji? Saya tak boleh mengaji. Jadi tak boleh mengaji, dia tak baca Quran. Jadi kita kata macam mana awak nak cerita benda-benda tinggi, tapi sedangkan punca kepada ilmu Islam ataupun ubat kepada jiwa manusia itu Al-Quran, awak tak dekati, awak tak dibaca. Maksudnya awak ada salah pintu. Dan ini antara contoh kita kata jarum-jarum syaitan untuk menyesat manusia. Okey. Okey, kemudian contohnya ini antara perkara yang agak signifikan. Bila kita nak baca Al-Quran, Allah Ta'ala kata kena minta perlindungan dengan syaitan. Allah kata wa idza qara'tal Quran, bila kamu baca Al-Quran fasta'id billah. Maka kena minta perlindungan dengan Allah minasyaitani ar-rajim. Syaitan yang terjang. Atau kenapa kita pohon perlindungan ketika kita baca Quran ni? Tujuan dia untuk menghalang gangguan syaitan yang mungkin mengelirukan pembaca dengan kesilapan sebut huruf ataupun terleka untuk faham ataupun menghayati ayatnya. Lepas tu tuan-tuan,
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. Ni kalau saya nak cerita pengalaman saya sendiri lah. Kalau kita perhati, berdasarkan pengalaman sendiri, berdasarkan pengalaman saya sendiri lama duk dengan Al-Quran. Sepanjang saya dah hafal Quran dulu, saya hafal Quran dalam setahun 10 bulan. Jadi dia punya rutin dia, budak hafal Quran ni, kita akan lancarkan dulu. Baca satu muka surat ataupun dua muka surat yang kita nak hafal nanti. Dan biasa tu kita lancarkan ayat tu bila lepas hafal. Tengok terjemahan lancar, terjemahan lancar. Sebab ayat-ayat kita nak hafal tu kadang-kadang kita tak berapa lancar, jarang dibaca. Dan biasanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pengalaman ni tuan-tuan bukan sekali dua, berpuluh kali sepanjang kita hafal Quran. Lepas tu saya kata, saya lalui pengalaman ini, saya yakin bacaan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada fungsi yang sangat signifikan ketika kita baca Quran. Sebab bila saya baca Al-Quran, dah lepas 2 ataupun 3 muka surat, kita perasa tak sedap, hati terdetik muka surat sebelum. Kita balik, buka. Balik pintu. Bila kita buka page sebelum, ada silap. Ada silap baris. Ada silap sebutan huruf. Ini berlaku berulang kali. Jadi itu antara kita kata secara luarannya kenapa kita kena baca a'udzubillah. Kemudian terdapat bentuk hasutan penipu syaitan dalam interaksi dengan Al-Quran ni. Tengok contoh. Setan dia pun nak bagi kita jauh pada ubat Al-Quran ni. Dia timbulkan rasa benci pada Al-Quran. Contoh kebencian seperti tindakan menyampaikan Al-Quran dan kitab sejarah ataupun hikayat dongeng dahulu kala. Ini contoh. Kalau baca Al-Quran ni, cerita dia. An-Nadar bin Al-Harith, Walid bin Al-Mughirah. Ni ada ayat-ayat yang tuan-tuan merujuk sendiri. Dia cuba jauhkan orang pada Al-Quran. Dia kata, Quran Muhammad baca tak ada apa. In hadha illa asatirul awwalin. Itu semua dongeng orang dulu-dulu lah. Tak ada apa lah. Kenapa dia nak jauhkan orang daripada Al-Quran? Kemudian, cara kedua setan masuk ke dalam kita, dia kata apa? Menimbulkan rasa cukup berpada-pada dengan panduan selain pada Al-Quran. Ini macam ajaran sesat ni. Ajaran sesat ni, contohnya dia kata, tak payah rujuk Al-Quran. Tak payah rujuk. Kenapa? Al-Quran tu terjemahan isi sumber Al-Quran itu ada pada guru kami mindakan. Ini minta maaf kalau saya sebut dulu Arkam. Arkam dulu dia bawa satu idea ni, minda Abuya. Dan dia pegang pada minda Abuya. Dan bila kita tanya balik, minda Abuya ni datang daripada mana? Lepas tu dia kata minda Abuya ni adalah Al-Quran tu sendiri. Kalau tak percaya dia kata buka Al-Quran, Abuya sebut something. Buka Al-Quran ada Abuya sebut dengan Al-Quran. Ini seolah-olah kita kata menolak ataupun mengedepikan Al-Quran daripada didekati oleh orang ramai ataupun para pengikut. Ini kena ingat. Kalau ada orang cakap macam ni, kita kena ingat. Sebab Al-Quran tu dibawa kebenaran mutlak. Tak boleh Al-Quran tu pasal tunduk pada minda pemimpin-pemimpin ni. Maksud kita kena utamakan Al-Quran berbanding mimbar. Katakanlah kita baca Al-Quran, Quran kata sesuatu yang berbeza apa yang disebut oleh guru si fulan tu, kita kena tolak hak dia tu. Dan ini antara contoh banyaklah. Ada setengah orang mendakwa, oh dia nampak, dia tahu benda gaib. Contoh dia kata, oh dia tahu siapa buat semua sekali. Sedangkan Al-Quran kata, tak ada siapa tahu benda gaib melainkan Allah. Jadi sekarang kita nak pakai mana satu? Nak pakai hak Al-Quran depan mata kita ke ataupun nak dengar cakap dia? Ini antara perkara-perkara. Dan setan ni, dia cuba pesongkan kita jangan dekat Al-Quran, dia suruh baca ni. Contoh saya pergi Jepun, tuan-tuan ni. Pergi ke Jepun, saya agak terkejut juga ada grup-grup di setengah masjid di Jepun. Ini tidak menyebabkan tabligh, tapi grup tu je lah. Dia memang tak baca Al-Quran. Lepas tu bila kawan kita di Jepun tu, Dzulqarnain, yang berdakwah dan ramai ada masuk Islam di tangan dia, dia gunakan Al-Quran, dia ditentang hebat lah. Kata pokok ni, kata awak tak boleh baca Al-Quran. Nanti salah baca. Berdosa, awak salah tafsirkan Al-Quran. Jadi pokok ni dia duduk, lepas mayan dia baca dan baca kitab. Kitab apa? Hayatus Sahabah. Dan bila kita nak dekati Al-Quran, dia macam marah. Dia kata kita tak ada ilmu untuk membuka Al-Quran. Akhirnya mereka tak baca Quran. Jadi masa saya pergi first time ke Jepun tu, pergi ke Masjid Kobe, kawan kita Dzulqarnain ni minta supaya saya bercakap. Dan Masjid Kobe beritahu kepada jemaah Masjid Kobe, Al-Quran ni perlu didekati. Sebab dia turun untuk kita dekati. Jangan kerana
fahaman-fahaman sebegitu menyebabkan kita tak berdamping dengan Al-Quran, dan saya bimbang ia adalah jarum setan. Lepas tu masa saya explain kepada jemaah Masjid Kobe tu, saya kata apa? Kena beza tafsir dengan tadabbur. Tafsir Al-Quran aktiviti yang kompleks. Itu perlu pada kemahiran yang tinggi. Manakala tadabbur ni benda simple. Kita tengok ayat Al-Quran, kita cuba cari apa pengertian, maknanya dan sebagainya. Saya buat analogi, kata if you want to know what is the difference between tadabbur and tafsir, tafsir as if you are cooking. Saya kata not everybody can cook because you must have a special skill. You have to know to choose the right ingredient to put into the food in the right time. Maksud dia kena ada kepakaran untuk mentafsir. Tapi kalau tadabbur, baca. Kata tadabbur macam kita we are eating, enjoying our meals. Someone cook for you, good meal, and then you eat the meal, enjoy the meals. Dan dia setakat tu je lah. Setakat hidangan kita tu, kita tak bawa ke lain. Kita tak modify, makan dia tu. Itu tadabbur. Walaupun begitu tadabbur mesti ada panduan. Dan setan dia nak jauhkan itu. Dan sekarang alhamdulillah orang dah makin semangat dengan tadabbur ni. Macam contoh sekarang ni, program ni pun kita dapati siapa host dia, hosted by Tadabbur, Akademi Tadabbur Malaysia. Akademi Tadabbur Malaysia ni kita kata apa, antara kita gerakan orang muda lah, ustaz-ustaz muda, dia nak kembangkan supaya tadabbur Al-Quran ni jadi satu kita kata jiwa kepada orang Malaysia. Dan sebenarnya kalau saya boleh katakan, setan marah sebenarnya ke Tadabbur Malaysia ni, Akademi Tadabbur Malaysia. Dan nanti kita baca, senjata untuk menewaskan setan, kita kena jadikan dia marah. Kita kena tewaskan dia. Kalau dia tak suka sesuatu benda, kita kena lawan dia. Kita kena buat benda tu. Contoh, setan ni dia tak tidur tengah hari. Jadi kita tidur tengah hari, short nap ataupun nap. Short tu, nap tu dah short dah. Maksudnya kita tidur tengah hari. Dia panggil qaidul lah. Setan marah kita. Sebab bila kita tidur, kita akan jadi bertenaga untuk meneruskan kerja, ibadat pun sedap, bersolat malam. Jadi sekarang setan tak suka kita dekat Al-Quran. Kita banyak lagi program-program tadabbur Al-Quran. Sokong Akademi Tadabbur. Dan tuan-tuan, Akademi Tadabbur ni kita kata macam saya katakan sebelum ni, adalah sebuah organisasi ataupun pertubuhan bebas yang buat kita kata program tadabbur ni untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang tadabbur Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan, banyak pahala kita dapat kalau kita bantu secara secara doa, supaya berkembang, dan bantu dengan memberikan dana lah untuk mereka teruskan program-program. Yang ketiga, merosakkan keseimbangan yang ada dalam ilmu berkaitan Al-Quran. Al-Quran umpama seperti sebuah khazanah berharga dikurniai Allah kepada manusia. Manusia perlukan banyak ilmu alat seperti tajwidnya, tafsir, qiraat dan sebagainya untuk buka dan memahami manfaat Al-Quran. Orang dah pegang Quran ni, setan tipu lagi. Macam mana? Setan tipu menimbulkan rasa cukup dengan tajwid dia. Oh, saya cukup dah belajar tajwid sebab apa Nabi kata baca Al-Quran, dia akan datang beri syafaat kepada kamu pada hari kiamat. Sebab Nabi kata baca. Dan dia ingat baca tu baca pada orang Melayu. Baca pada orang Melayu, baca huruf tu. Baca pada orang Arab, 2 in 1. Baca huruf, faham isinya. Jadi dia fokus hanya kepada tajwid. Sampai ke sudah. Dan saya dengar kawan-kawan yang terlibat dengan seni lagu, Tarannum. Tarannum pun dengan cara dia. Sampai bergaduh-gaduh lah bermasam muka kerana nak angkat lagu siapa lebih pure untuk Tarannum. Ini antara contoh. Kita kata perkara-perkara yang kita bimbang dah dimasuki oleh jarum setan. Sebab setan tak nak kita faham praktik isi kandungan Al-Quran. Sama juga, ada setengah orang tu dia fokus pada tafsir. Kita kena belajar tafsir Al-Quran. Orang sibuk dengan tajuk Tarannum ni umat akhir zaman yang telah memingkirkan isi kandungan Al-Quran. Lepas tu dia pun baca Al-Quran. Dia fokus tapi dia baca Al-Quran tunggang langgang. Dia baca Al-Quran salah besar. Kalau baca dalam solat boleh tak sah. Kita kata orang ni pun ditipu oleh setan. Sebab tu kena ada keseimbangan. Kalau saya katakan tafsir adalah khazanah. Pintu dia di mana? Pintu duduk di tajwid. Dia tak dinafikan. Lepas tu keseimbangan ni kena balance. Okey, habis. Dan tak dinafikan ilmu tajwid ni ni saya sebut ni ilmu tafsir. Okey, tengok. Kata tak dinafikan tajwid penting untuk membantu manusia baca Al-Quran. Namun fokus yang berlebih kepada tajwid sehingga abaikan tuntutan memahami yang hayati, aman, salah. Itu tak betul.
Begitu juga pengabaian kepada tajwid dalam pembacaan Al-Quran juga salah, kerana ia ada hak tersendiri. Kena adil lah. Ilmu tajwid seumpama pintu untuk memasuki khazanah Al-Quran. Tafsir pula seumpama alat untuk proses isi khazanah. Keduanya saling melengkapi. Fokus hanya kepada tajwid hingga mengabaikan tafsir seumpama terlena di pintu. Manakala fokus kepada tafsir sehingga mengabaikan tajwid seumpama pecah masuk ke dalam khazanah Al-Quran tanpa pintu. Masuk dua-dua penting. Kena balance antara kedua. Okey, yang keseterusnya, syaitan perdaya manusia membuatkan mereka banyak baca Al-Quran tanpa pedulikan hak Al-Quran. Mereka selalu khatam. Tapi dilakukan secara gopoh sehingga rosak tajwid dan juga tak ada penghayatan. Ini baca Quran dah kena tipu syaitan juga. Masuk syaitan semua penjuru dimasuk. Ataupun syaitan ni perdaya manusia agar baca dan belajar Al-Quran untuk pahala sahaja. Nak pahala ataupun nak ambil berkat. Bukan untuk dihayati. Ada juga dah kata. Ataupun syaitan memperdaya manusia dengan kefahaman bahawa Quran sekadar berguna untuk perambat halau jin jahat ataupun syaitan sahaja. Nampak tak tuan-tuan? Ini kita kata jarum-jarum syaitan dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Matlamat dia, jangan interaksi dengan Al-Quran dengan cara yang betul. Ingat. Nampak tak? Kemudian yang ketujuh, menggoda orang berilmu dengan sugukan dunia. Dulu berlaku dah, sekarang nampak makin jelas benda ni. Orang berilmu ni biasanya dia adalah orang yang paling takut pada Allah. Dan dia paling berbakti kepada agama. Tapi malangnya, syaitan ni dia tawarkan hadiah habuan dunia kepada manusia yang bersifat sementara. Macam contoh, mereka ni ditipu syaitan menggunakan kemahiran ilmu untuk tambah sesatkan manusia. Ada ni, minta maaf saya cakap. Ada. Dia ada ilmu, lepas tu dia pun pengaruhi para pengikut untuk ta'asuk kepada dia untuk kumpul kekayaan. Contoh ada setengah tok guru, dia cerita kepada anak murid, lepas tu dia pun kata apa? Kena berkorban. Kena berkorban. Ini berlaku. Korban. Sebab apa kita nak kena beli banglo ni contohnya. Beli banglo ni untuk buat tahfiz, sekolah tahfiz. Besar pahala kalau budak hafal Quran. Dia bagi motivasi anak murid macam tu. Memang rasa bersyukur lah. Bersyukur atas kata peluang nak diberikan. So, anak murid bagi dah duit. Kata kumpul-kumpul dapatlah 500,000. Contoh cerita ni berlaku ni. Dapat 500,000. Lepas tu bagi ke Tok Guru. Tok Guru pun belilah banglo tu, buatlah tahfiz. Tapi banglo tu letak nama siapa? Letak nama isteri pada Tok Guru. Kalau berlaku apa-apa kata tahfiz tak beroperasi lagi, kemudian ya, harta banglo tu jadi milik isteri Tok Guru. Ini antara contoh. Banyak sungguh ni. Ataupun kalau saya nak katakan lagi secara halusnya, setengah kita kata orang agama, hak jual agama. Ada saya dengar cerita lah. Ada orang buat kajian. Pergi berubat dengan si fulan ni. Waktu bila berubat dengan si fulan ni, lepas berubat, kos dia, bayar dekat kaunter pendaftaran klinik dia. Kena bil 160. Terkejut lah. Air sebotol, air dah diyampi. Dibaca ruqyah dengan ayat Quran. Air sebotol, lepas tu, kena bayar macam consultation fee. Lepas tu next round, kena ada follow up. Bila pergi follow up, si pesakit ni bawa botol sendiri. Lepas habis rawatan, Ustaz, nak balik dah. Saat ni saya bawa air, Ustaz boleh jampi dia air ni. Ruqyah. Lepas tu katanya si perawat, sorry, saya tak jampi air. Lepas tu kaunter, tak apalah, keluar. Bila bayar dekat bil kaunter, kena lagi 160. Lepas tu dibagi air dia. Ini hak berlaku. Ini semua kita kata, minta maaf kalau cakap ini penunggang agama ni. Penunggang agama dan kita bimbang, ini hak disebut oleh kata-kata pengarang kita asal sambil ni, alamul jinni wasyaitan, dia kata setan goda. Perkara ini telah berlaku pada seorang alim Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Yang ada Bal'am bin Abar ataupun Ba'ura. Itu cerita Bani Israel. Ada juga yang kata seorang lagi itu siapa? Seorang lagi itu Umayyah bin Abi Salt. Dia ni pula hidup sezaman dengan Nabi ni. Dua orang, dua watak. Dan cerita kedua-dua mereka tu disebut dalam surah Al-A'raf ataupun dibawa oleh para ulama tafsir lah. Para ulama tafsir surah Asy-Syu'ara. Allah kata apa? Bacakan kepada mereka wahai Muhammad
kisah seorang yang kami beri kepadanya pengetahuan berkaitan dengan kitab Allah. Namun dijadikan dirinya terpesong terkeluar daripada mematuhi, lalu dia dipengaruhi oleh syaitan. Oleh yang demikian dia pun menjadi orang yang sesat. Allah kata kalau kami nak, kami angkat darjat dia sebab dia mengamalkan ayat-ayat Allah. Tetapi dia bermati-matian cenderung kepada dunia dan ikut hawa nafsu. Allah berkata perumpamaan orang ni seperti apa? Seperti anjing. Dahsyat ni. Dahsyat. Kalau kamu halau dia, dia jelir lidah. Kalau kamu biarkan dia, dia jelir lidah juga. Ini perumpamaan kepada orang yang mendustakan ayat kami. Lepas tu tuan-tuan, cerita setan hasut manusia, orang berilmu dengan suguhkan dunia ni, dulu berlaku, sekarang pun berlaku. Macam-macam. Pak ni Masya Allah. Masya Allah. Sehingga dia ada rate dia tertentu lah. Pak ni dah popular, luar kawasan, berapa charge-nya. Lepas tu bila orang tegur, dia dah jawab macam-macam. Lepas tu saya peganglah pandangan guru saya. Guru saya kata apa? Agama ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Bila kita letak suatu berapa ceramah ni, bagi contoh saya sekian-sekian, saya dah selebriti contohnya 5,000. Kita letak 5,000. Maksudnya nilai tu je lah. Dan guru saya bila kita tanya, contoh kita jemput ceramah ke surau kita, dia seorang popular lah. Tanya berapa ni Ustaz? Dia orang suruh tanya. Dia kata astagfirullah. Boleh tak entah, jangan malu kenal lah. Bagi je lah, bagi berapa. Ikut bajet pihak surau. Kenapa dia bimbang? Kalau sekali letak tinggi lama kat jadi dia jadi macam apa? Sedap dengan jumlah yang tinggi itu. Jangan sampai kita ditipu oleh setan ya. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Okey. Lagi contoh orang agama kena tipu ni berlaku pada ahli kitab yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka. Ibu Aisyah tengok Allah kata fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, maksud dia ubah. Kemudian mereka kata hadza min indillah, ni daripada Allah ni. Apa tujuan dibuat lagu tu? Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk ditukar dengan harga yang sedikit. Allah Taala kata celaka besar kepada mereka. Ini antara contoh kita kata serangan hak kita tak sedar ni. Sebab tu saya kata serangan mental kepada orang yang berilmu. Sebab tu kalau kita orang berilmu, lebih-lagi ilmu berkaitan ilmu agama, kena beringat. Walaupun kita berilmu, setan boleh tipu juga dengan berbagai cara. Sebab tu kata setan ni dia buat berbagai cara segenap penjuru untuk menyesatkan manusia. Okey, habis. Yang ke-8, senjata dia. Contoh serangan dia. Menimbulkan keraguan dalam agama. Dia timbulkan keraguan dalam agama. Dan rupanya, tuan-tuan, benda ni berlaku. Bukan hanya berlaku kepada kita, orang biasa. Sahabat Nabi pun kena juga. Bila tu dalam perang Badar. Dalam perang Badar ni, umat Islam, kita kata mereka turun daripada Mekah, daripada Madinah. Tujuan asal umat Islam di bawah bimbingan Nabi untuk, kita kata apa, untuk menggempur kafilah dagang Abu Sufyan. Jumlah dalam kafilah dagang tu tak ramai, lebih kurang dalam 40 orang, tapi bawa harta banyak, 1,000 ekor unta. Jadi bila mereka pergi tu, sahabat Nabi mudah sekali keluar nak gempur pokok ni, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, mereka terpaksa berhadapan dengan tentera musyrikin Quraisy, 1,000 orang. Dan pada masa tu risau dah, memang dah risau. Lepas tu bila sampai ke medan perang Badar tu, sampai agak lewat sedikit, dan air telah dikuasai oleh pihak musyrikin. Dan ada sahabat Nabi yang duduk dalam perang Badar tu, letih. Lepas tu ada yang bermimpi, tidur, mimpi basah. Dan nak mandi wajib, air pula tak ada. Masa tu setan pun datang. Setan kata apa? Ni. Abdullah bin Abbas ketika dia menghuraikan ayat ni, disebut. Menceritakan bahawa dalam perang Badar, tentera musyrikin terlebih dahulu menguasai air. Sehingga menyebabkan umat Islam kehausan solat kerana tidak suci, tambah merusakkan ada terpaksa berhenti di tempat yang berpasir. Lepas tu setan pembisik dalam kepala. Setan kata, adakah kamu benar-benar menyangka Nabi itu bersama kamu? Kamu pula wali Allah belaka. Sedangkan kamu sudah dikalahkan dengan penguasaan sumber air. Dan ada dalam kalangan kamu hak siap berjunub lagi. Dalam keadaan was-was.
Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir ayat ni dalam tafsir Tabari. Okey, kemudian Allah Ta'ala pun nak bersihkan, nak selamatkan umat Islam daripada keraguan itu, turun hujan. Allah pun cerita balik. Allah kata, ingat ketika kamu diselimuti oleh rasa mengantuk. Ni malam tu bila hujan turun, dah mandi semua sekali, mengantuk luar biasa, lalu mereka tidur nyenyak sungguh. Amanah sebagai satu pemberian ketenangan daripada Allah untuk menghapuskan kecemasan kamu. Lepas tu وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, kemudian Allah Ta'ala turunkan kepada kamu hujan. وَيُذْهِبَ, dan menghapuskan daripada kamu rijzas syaitan. Rijzas syaitan, gangguan syaitan. Sampai habis. Maksud syaitan buat macam-macam untuk merosakkan. Untuk merosakkan kita kata pemikiran. Lepas tu Nabi pun bersabda, ini mungkin berlaku pada kita ni. Nabi kata, ya'ti syaitanu ahadukum, syaitan datang. Bukan datang depan mata, hasut dalam kepala. Kadang-kadang kita berfikir, kita kata berfikir ni boleh meningkatkan iman kita. Lepas tu kita pun fikir, oh hebat Allah Ta'ala cipta alam. Syaitan dapat tahu, syaitan pun masuk dekat. Syaitan pun tanya, man khalaq kada? Siapa hak cipta ni? Siapa hak cipta itu? Kita berjawab Allah. Kemudian Allah sekali terlintas, dicucuk kepala kita. Dia kata, man khalaqa rabbak? Siapa pula Tuhan cipta Tuhanmu? Lepas tu Nabi kata, fa'idha balaghahu, bila sampai level itu, kena ingat. Dah masuk syaitan tu, fam yasta'id billahi wal yantahi. Dia kena minta perlindungan dengan Allah dan dia kena stop, berhenti. Tak boleh terus. Ni syaitan dah masuk dalam kepala ni. Sebab dia cari je setiap peluang. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Contoh benda macam ni, hadis macam ni kita kena baca. Ataupun macam program kita ni, kita dedahkan supaya kalau benda ni berlaku pada kita, kita tahu, oh ni Nabi sebut dah ni. Ini dia panggil campakan syirik. Biasanya orang nak dekatkan diri dengan Allah, kena gangguan. Tapi tuan-tuan jangan risau pula, teruk sangat Ustaz nak jadi orang baik ni. Sebab apa, dicampak syirik-syirik, fikir banyak sangat nak jadi baik ni, syaitan kacau kita. Tak mau lah Ustaz nak jadi orang biasa. Rupanya waktu pun ditipu syaitan juga tu. Syaitan buat kita jadi macam tak nak dekatkan diri dengan Tuhan. Sedangkan kemanisan bila kita dekatkan diri dengan Tuhan lebih tinggi berbanding susah payah sebegini. Dan tuan-tuan, hak ni kita kata bisikan gangguan dalam kepala dia tanya ni berlaku pada semua orang. Jadi sebab tu kita kena belajar ni, kita belajar ni teknik dia. Apa teknik dia? Nabi kata bila sampai tahap tu kita kena yakin, aku dah yakin dengan Allah. Allah Tuhan aku dan aku percaya betul. Dan Allah Tuhan yang tak dicipta oleh sesiapa. Dia lah Maha Pencipta. Maksud kita belajar teknik, kita lawan balik. Nabi kata, "Falyasta'id billah." Minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitan. Datang dalam kepala, a'udzubillahi minasyaitan. Sana syaitan. Benda ni, bisikan dalam kepala ni, hak lagu ni, dia bergantung kepada kesihatan fizikal dan juga mental kita. Sebab apa saya share pengalaman. Saya pergi haji. Masa kami pergi haji tu, saya alhamdulillah rezeki duduk dengan Datuk Dr. Abdul Basir. Dia jadi pembimbing kami. Lepas tu dalam grup kami ni ada rombongan daripada kaki tangan emas. Lepas tu dalam grup kami ni ada seorang kaki tangan emas yang dia sakit. Dia kena stroke pada usia muda. Lepas tu ada operation dekat kepala dia. Lepas tu walaupun dia macam berjalan macam tangan dia tak betul lah sebelah. Sebelum wukuf di Arafah, Nizam nama dia. Bukan nama sebenar. Nizam ni dia okey. Dia datang dengan isteri dia. Lepas tu lepas wukuf di Arafah, kita habis wukuf, kita pun pergilah ke Muzdalifah. Mabit bermalam di Muzdalifah. Habis bermalam di Muzdalifah tu, balik. Dan kita kena melontar di Jamrah. Hak wukuf, hak mabit ni tak boleh wakilkan pada orang. Setahu saya, ingat saya. Dia kena pergi sendiri. Tapi bila melontar di Jamrah, selepas mabit di Muzdalifah tu, hak melontar di Jamrah, 3 Jamrah tu boleh diwakilkan kepada orang. Lepas tu tiba-tiba malam tu bila balik ke khemah, Nizam ni dia macam mengamuk. Orang kejut redakan dia. Lepas tu tanya dia, kenapa Zam? Dia kata ada orang bagi tahu dia. Hang ni kadang hang tak pi sendiri melontak di Jamrah dia orang kedah. Haji hang tu sia-sia. Kena tolong. Dia kata ada orang cakap ke dia. Lepas tu kita kata, mana? Dia macam tu Zam. Kan ke Dr. Basir dah bagi tahu dah explanation. Ni antara benda boleh diwakilkan dah, awak tak sihat, awak berjalan macam slow macam tu. Boleh wakilkan pada orang yang buat. Nanti kalau nak pergi tolak kursi roda tapi rumit dah juga.
Dia mengamuk. Dia tak boleh mengamuk. Waktu kata ada orang cakap, agak haji dia tu sia-sia. Lepas tu lepas kita tergedakan dia pun okey. Alhamdulillah. Lepas tu besoknya masa saya tidur tengah hari dalam khemah tu, tiba-tiba Nizam ni bising lagi. Orang kata, Ustaz, cuba tengok Nizam tu. Saya kata, kenapa Zam? Dia kata, saya takut Ustaz. Takut apa? Takut syahadah saya batal. Saya kata, kenapa syahadah awak nak batal? Lepas tu dia kata, ada orang bisik, ada orang cakap kat saya Ustaz. Dia kata, Zam, syahadah hang batal. Hang bukan lagi Islam. Saya pun termenung masa tu. Termenung nak cari jawapan lah. Semalam dia kata ada orang cakap ke dia, tak boleh wakilkan pada orang melontar, dia kena pergi sendiri. Kalau tak batal. Saya berfikir siapa tak cerdik sangat nak dah tahu dah dia sakit. Kenapa nak buat benda macam tu? Nak cakap benda macam tu yang agak toksik. Lepas tu hari ni pula kata syahadah batal. Masa saya fikir, saya pun teringat. Dia ni sakit. Fizikal sakit. Lepas tu saya kata, saya pun teringat hadis ni. Rupanya, mungkin hak dia dengar tu tak riak. Bukan orang cakap. Tapi bisikan-bisikan hak dia dengar ni. Kerana kerja Cik Tan ni. Saya kata, baru saya faham. Saya kata, Zam, sebenarnya hak awak dengar tu bukan betul tu. Itu setan bisik tu. Benda ni dipanggil campakan syirik. Benda ni dipanggil campakan syirik. Okey, Zam, tak apa. Jangan layan. Istighfar. Ikut saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Okey, syahadah. Berucap syahadat la ilaha illallah. Okey, dah. Lepas ni Zam, kalau datang lagi orang cakap-cakap macam ni, awak kena yakin dengan ilmu awak. Awak belajar, awak kena yakin dengan ilmu awak. Lepas tu, awak kena tepis. Kalau datang lagi campakan syirik macam ni, awak kata apa? Astaghfirullah, amantu billahi wa rasulih. Aku mohon ampunan dengan Allah, minta perlindungan depan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu, amantu, aku dah beriman dengan Allah dan Rasulullah. Mu tak payah hasut lah. Itu cara dia, kena lawan. Dan benda ni real, tuan-tuan. Benda ni real. Untuk orang yang sihat mental, dia datang pergi. Tapi untuk orang yang mentalnya tak sihat, dia datang bertalu-talu, non-stop. Baru lagi saya jumpa ada seorang pelajar tahfiz. Sebab saya ada kawan saya tu dia ada masalah mental. Dia pun share dah dalam Facebook dia. Dia share, dia kata kadang-kadang datang bertalu-talu, tak tolak ke tepi. Saya pun share, saya kata ini ujian orang yang kena sakit mental ni. Lepas tu bila saya sebut macam tu, saya share, student tahfiz ni kontak saya. Ustaz, jumpa. So Ustaz share tu berlaku pada saya. Saya kata, kenapa pula? Dia ni sihat segar bugar, cuma masa PKP dia terkurung di asrama, tak boleh balik dekat berapa bulan. Dan duduk seorang-seorang dalam bilik tu, kata memang merana. Tak cukup dengan tu. Lepas tu dia pun mak dia pula call daripada rumah. Positif COVID. Tak boleh balik. Dia memang merana. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, datang macam-macam dalam kepala. Sebab masa dia duduk di asrama tu, dia ada tasnik hafazan tu dengan ustaz dia ni. Lepas tu ustaz dia ni sekali minta tolong dia. Okey lah, masa sihat okey. Hari tu masa duduk terkurung dalam bilik tu, dia datang macam-macam kecamuk. Dalam kepala datang. Cukuplah tu, jangan duduk tasmik dengan ustaz kamu tu jahat tu, nak ambil kesempatan. Nampak tak? Lepas dia suruh tasmik, kamu tasmik dia suruh buat kerja tu. Dia tu nak ambil kesempatan tu, bla bla bla. Dalam kepala dia. Dia kata, Ustaz, benda ni, kalau saya nak kata, tak boleh buang macam tu. Sampai saya terganggu tidur. Saya tidur, datang lagi dalam kepala. Bisik macam tu. Lepas tu saya pun sedar, dia kata, sebelum ni saya take for granted orang cerita pasal mental health ni. Sekarang saya alami sendiri. Benda ni betul, Ustaz, real. Lepas tu akhirnya, masa duduk di asrama tu, ada kesempatan jumpa dengan Ustaz. Dia berjumpa dengan Ustaz dia. Saya serang Ustaz saya, Ustaz. Saya pergi, saya kata, Ustaz, saya tak tahan dah, saya nak cakap. Sebab benda ni duduk bisik dalam kepala saya. Saya tak puas hati dengan Ustaz sebab Ustaz ambil kesempatan atas saya. Di situlah. Lepas tu Ustaz Nikol, kawan saya. Kawan Nikol lah. Dengar. Lepas tu, dalam kepala tu dia kata apa tak? Lepas ni tak boleh Ustaz tasmik dengan Ustaz. Sebab Ustaz nak ambil kesempatan. Lepas tu habis kawan saya, student ni bercakap. Kawan saya kata, okey dah habis. Dah habis man? Dah. Alhamdulillah. Okey, tasmik lah baca. Kawan saya suruh turun tasmik. Terkejut dah ni. Tasmik. Maksudnya apa? Kawan saya tu tahulah benda tu tak betul. Mungkin bisikan setan. Dia pun tasmik balik. Okey, settle. Maksud kita kena ada ilmu, teknik. Ini teknik Nabi ajar.
Bila berlaku lagu ni jangan layan. Sebab kalau kita layan dia akan merebak, akhirnya kita akan persoal ketuhanan Allah. Ini saya jumpa ramai lah. Awak menghadapi masalah tekanan perasaan pun ni ada student. Dia student ni dia mengadu ke saya. Dia bercakap tadi kata apa? Dia kata dia depresif teruk lah. Sebab ada sejarah. Mak dia sakit kronik masa muda meninggal. Lepas tu ayah dia ni agak abusive. Dan dia memang benci ke ayah dia. Lepas tu dia fikir banyak sangat semua sekali ni. Lepas tu sehingga dia jadi depression teruk. Belajar tak habis. Lepas tu dia pun macam persoalan ketuhanan Allah. Dia kata adil ke Allah tu? Adakah Allah ni adil? Dia kata kenapa orang baik macam mak dia mati? Orang jahat macam ayah dia ni, dia kata boleh meneruskan hidup, bahagia kahwin lain pula. Lepas tu macam tak puas hati. Dia kata Allah tak adil. Duk main gitulah. Lepas tu hak terbaru dia komunikasi dengan saya, dia kata dia rasa nak bunuh diri. Lepas tu bila baca pula, dia kata Islam kata bunuh diri ni masuk neraka. Teruk sungguh. Bagi ujian, bila orang tak boleh keluar nak bunuh diri, masuk neraka pula. Adil ke Tuhan? Jenuh saya nak menjawab. Dan benda ni tuan-tuan, memang antara kepakaran setan. Sebab tu kita kena ada cara untuk counter balik. Macam budak tadi tu, student kata adil ke Tuhan tu. Dia persoalkan Allah. Saya kata sebenarnya awak tak ada persoalkan Allah. Bila awak persoalkan Allah, satu segi, awak macam dah tewas kepada setan ni. Mula sekali awak kena letak Allah Tuhan Maha Adil. Jadi kalau berlaku macam ni, bukan kerana salah Allah. Lepas tu dia kata, ayah dia tu pula, gini-gini. Saya kata gini, kita orang Islam, kita beriman kepada Allah, kita beriman pada hari kiamat. Ayah awak, apa jadi ke dia? Sebab awak nampak dia bahagia sekarang. Tapi tak tahu. Allah simpan untuk ayah awak. Awak tak payah fikir banyak. Tahulah Allah nak buat apa dengan ayah awak. Sekarang awak kena fikir awak. Mengenai bunuh diri, dia kata adil ke tak? Nabi dia kata, Islam kata bunuh diri, masuk neraka. Saya pun tanya balik. Saya kata okey, sekarang kita tengok. Bunuh diri ni tariban tak? Tariban lah. Cuba tengok kadar bunuh diri di negara bukan Islam dengan negara Islam. Mana lagi tinggi? Negara bukan Islam lagi tinggi. Sebab apa? Sebab mereka tak ada lampu merah. Tak ada lampu merah. Rasa nak bunuh diri. Tetapi Islam, melalui Nabi kita, Nabi sayang kita. Nabi prevent kita daripada meneruskan benda tu. Nabi prevent kita dengan lampu merah. Seolah-olah Nabi nak kata, jangan bunuh diri. Sayanglah diri kamu tu. Allah beri kepada kamu macam-macam. Kalau kamu bunuh diri, saja je kamu masuk neraka. Dan itulah setan. Jangan sampai kamu tewas kepada setan. Setan tu musuh kita. Jadi bila orang Islam, contoh dia berat sangat tekanan, dia rasa macam nak akhiri hidup dia, nak bunuh diri dia. Dia pun fikir, tak boleh. Kalau sekiranya aku bunuh diri, masuk neraka, setan menang. Dia pun tak jadi bunuh diri. Dia cuba untuk keluar daripada masalah dia, keluar konfah. Dia pun sembuh. Saya kata kena tengok ke situ. Katalah awak bawa kereta tak ada lampu merah, traffic light, simpang 4, tak ada lampu merah, bawa lah sekuat hati, accident. Jadi Nabi kita pun bagi lampu merah, berhenti, tengok kiri kanan. Dan itu cara Tuhan prevent kita, ataupun Nabi prevent kita daripada mengakhiri hidup kita, mensia-siakan hidup kita, jadikan setan tu menang. Itu logik-logik. Tapi payahlah bila kita dengan pelajar macam ni sakit ni, tak semudah yang kita sangka. Kadang-kadang kita pun kena stop. Sebab kita pun hilang sabar. Sebab budak ni dia tak faham. Dia tak cuba faham. Dan saya berharap dia take seriously apa yang saya cakap tadi, akan fikir kemudian. Bukan terus nak berubah masa tu. Kita pun tak berubah terus lepas dinasihati oleh orang. Okay, habis. Kemudian seterusnya, senjata yang ke-9, memberi nasihat palsu. Ini dalam kepala ni. Dalam kepala. Macam Nabi Adam terpedaya dengan nasihat palsu setan. Dikisahkan Allah. Setan kata apa? Sebenarnya dia kata apa? Tuhan tak larang kamu daripada dekati pokok ni, melainkan kamu akan jadi malaikat ataupun jadi orang yang kekal. Allah buat kamu, dia tahu dah, dia nak letak kamu di bumi, wahai Adam dan juga Hawa. Kalau dia letak kamu di bumi, kamu sampai ke bumi, kamu akan menghadapi 2 bencana di bumi. Bencana tua, mati. Itu kalau sampai ke bumi. Jadi sekarang ni, cara nak prevent daripada tak tua, tak mati, mungkin jadi malaikat. Cara nak jadi malaikat, kena makan pokok ni. Aku tahulah, aku lama duduk dalam syurga ni. Malaikat ni dulu dicipta, lepas tu dimakan buah ni,
lalu dia bertukar menjadi malaikat, lalu dia pun kekal tak mati dan tak dihantar ke bumi. Allah dah ada plan nak hantar kamu ke bumi. Jadi sekarang ni patut Allah Ta'ala tak bagi kau makan pokok ni. Kalau kau makan pokok ni, Allah Ta'ala terpaksa batalkanlah hasrat itu sebab kamu dah jadi malaikat. Dia pusing. Lepas tu siap bersumpah lagi. Aqasamahuma, dan dia bersumpah kepada keduanya, memang aku ni tak ada ni apa, aku nak nasihat kamu je. Ini nasihat Rasul. Ini kerja setan. Ini kerja setan. Banyak lagi ayat-ayat lain. Kemudian seterusnya, setan membuatkan manusia lupa perkara baik. Nak buat ada benda baik, terlupa. Kenapa setan? Setan pernah buat Nabi Adam lupa tentang amarah Allah untuk dekati pokok. Allah kata, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasi wa lam najid lahu azma. Kami telah pesan kepada Adam jangan dekati pokok ni, tapi dia lupa. Kenapa lupa ni kita letak kepada setan pula tu? Nanti kita bincang. Ada ayat dia. Ni contoh. Setan juga buat murid Nabi Musa ataupun Yusha alaihissalam lupa tentang keadaan ikan yang ajaib ketika keluar untuk ilmu nak cari Khidir. Dia gini, kita baca surah Al-Kahfi, antara cerita dan kisahnya, Nabi Musa nak keluar cari Khidir untuk belajar. Lepas tu petanda dia, Allah suruh ikan. Ikan yang dah masak lah. Kalau ikan tu hidup, di situlah tempatnya. Dan ikan ni tuan-tuan hidup bukan kerana Khidir. Jangan salah faham. Itu adalah mukjizat Nabi Musa. Okey, lepas tu bila keluar dengan Yusha, sampailah ke sebuah tempat, mereka pun duduk dah bersandar, berehat. Dah lajak dah. Sampai tempat tu. Nasiya hutahuma, lepas tu dia lupa. Lepas tu bila mereka sedar daripada rehat tu, meneruskan perjalanan dah telajak. Sampai waktu tengah hari. Lepas tu Musa pun berhenti. Musa kata, mana makanan tadi tu? Bawa makanan tu. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kita dah letih benar ni menempuh perjalanan ni. Lepas tu katanya Yusha, dia kata, oh tahukah apa yang terjadi semasa kita berehat di batu besar belakang tadi tu? Kira-kira jalan kata dah berapa, mungkin kata dah 2 km ke depan ke? Sebenarnya aku lupa tentang ikan melompat. Pasal tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutnya kepadamu melainkan syaitan. Oh, aku nak sebut dah tadi, tapi terlupa. Setan buat aku lupa. Jadi isuskan setan buat aku lupa. Okay. Dia ada beberapa tafsiran lah para ulama. Antara contohnya, yang pertama dia kata apa? Lupa ni datang daripada Allah. Lupa ni datang daripada Allah. Tapi kenapa di sini disebut setan buat aku lupa? Yang pertama, beradab dengan Allah. Macam mana ayat agak-agak? Allah katanya Yusha, aku lupa lah. Aku lupa. Allah lah buat aku lupa. Elok dah ayat tu. Tak berapa ni elok. Jadi Nabi Yusha ni dia beradab. Dia kata, oh Allah aku lupa lah. Setan lah ni buat aku lupa. Semua benda tak elok disandarkan kepada setan. Itu tafsiran pertama lah. Kemudian tafsiran berikut, kalau saya nak kata, dalam sebuah hadis lain, Nabi kata setan ni boleh bergerak dalam pembuluh darah manusia. Boleh bergerak dalam pembuluh darah. Jadi kemungkinan besar Allah Ta'ala beri kekuatan itu kepada setan untuk kacau bahagian-bahagian dekat otak kita ni, untuk jadikan kita lupa. Dan sebenarnya setan ni, Allah Ta'ala beri izin itu sebagai ujian kepada kita, bukan sakat jadikan kita lupa. Dia boleh jadikan kita teringat. Contoh, kawan kita tu dah settle dah kes dengan kita, dah minta maaf dah. Tiba-tiba setan pun cetuskan balik. Kita pun teringat, teruk juga dibuat pada aku dulu. Dia bully aku, itu lain sekian. Kita pun teringat hak tak elok tu. Dia pun ungkit-ungkit lagi, letak balik minyak, api pun jadi marah, kita pun jadi marah. Setan, dia boleh buat kita lupa. Contoh kita duduk semayang. Sebelum semayang tak datang idea-idea ni. Bila semayang, habis teringat. Oh, jam aku kok hilang, rupanya duduk dalam kereta. Kereta tu duduk di kampung, di garaj rumah ayah kita. Kita letak jam tu dalam dashboard. Tu teringat. Kenapa setan dia boleh cetuskan supaya kita teringat? Maksud setan ni seolah-olah Allah Ta'ala beri kuasa kepada mereka untuk putuskan saraf supaya kita lupa, tutup saraf, ataupun cantumkan saraf supaya kita teringat. Kenapa? Itu ujian untuk kita. Dan sesudut, kenapa setan di sini kata
Syaitan buat Yusha lupa kerana ingin melengahkan pertemuan dan pembelajaran ilmu pengetahuan antara Musa dan Khidir. Sebab matlamat Musa keluar ni untuk cari Khidir untuk menuntut ilmu. Dan syaitan memang benci orang menuntut ilmu kerana ilmu ni cahaya yang menyelamatkan manusia dari kejahilan. Kejahilan pula punca segala kemungkaran kerana orang jahil sanggup buat apa saja. Manakala ilmu akan mendekatkan seorang itu pada hamba Allah. Nampak tak kerja syaitan ni? Dia cari sampai ke akar umbi. Dia tahu punca. Ini kita kena admire. Kita kena admire. Kita nak selesaikan masalah, cari dekat punca. Jangan duk cari kat ujung-ujung. Tak settle masalah. Contoh anak-anak kita kes bully. Kenapa budak ni bully? Jangan hukum budak saja. Kena check. Ambil setiap budak tu. 6 orang yang bully tu. Check. Buat evaluation. Kata mental, psychological evaluation. Check balik. Kenapa jadi lagu ni? Kalau cik tuan-tuan boleh jumpa lah. Oh, balik kepada ayah dia. Contoh aja ni garang tak tempat ke. Kurang kasih sayang ke. Ataupun budak ni kuat sangat tengok TV, tengok cerita-cerita ganas, violence. Ataupun mungkin kerana dia pengaruh oleh kawan dia. Cari pada punca. Okay. Contoh kedua, Nabi Yusuf dipenjarakan. Waktu bila Nabi Yusuf kena penjara, kena fitnah, sampai dipenjarakan, Nabi Yusuf pun pesanlah kepada kawan dia. Dia kata apa? Waqala, katanya Yusuf kepada orang yang dia tahu akan bebas. Dia kata apa? Udhkurni inda rabbik. Sebut perihal aku ni kepada tuanmu, Raja Mesir. Sebab aku difitnah oleh menteri keuangan dia sehingga masuk penjara. Allah berkata, fa'ansahu syaitanu dhikra rabbi. Lalu syaitan jadikan kawan itu lupa nak sebut. Falabitha fis sijni bid'a sin. Lalu Yusuf pun terpenjara selama beberapa tahun. Apa sebab tu? Syaitan nak buat teman sempajaran Nabi Yusuf terlupa. Sebab apa? Nak halang Yusuf bebas. Sebab kalau Nabi Yusuf bebas lebih awal, tauhid tu akan tersebar. Jadi syaitan tahu, biar Yusuf terkurung dalam penjara tu, maka tauhid tu lambat dah tersebar di Mesir. Tengok pandai dia cari punca. Sama juga, syaitan membuat manusia lupa akan bahaya mempersendakan agama Allah. Tengok. Allah kata, wa idza ra'aitan ladzi Muhammad, bila kamu lihat orang mengatakan ayat-ayat Allah, mencaci, mengejek, maka tinggalkan mereka. Jangan duduk sekali. Jangan duduk sekali. Kecuali kamu kena pertahankan. Kalau kamu tak mampu pertahankan, tinggal. Pasal Allah kata, sehingga mereka buka cerita lain. Wa imma yunsiyashakannaka syaitan. Kalau syaitan jadikan kamu lupa tentang larangan itu, maka kamu jangan duduk bila kamu teringat, tak boleh ni. Tu pula. Maksud syaitan jadikan manusia terlupa, tak kisah bila orang mengejek Al-Quran, mengejek Islam. Nabi ingat. Okey. Syaitan jadikan para penyokong lupa tentang amaran Allah. Istahwadha alaihim syaitan. Mereka telah ditunggang, dipengaruhi syaitan sehingga mereka lupa nak menyebut atau nak mengingati Allah. Duduk sibuk sangat, lupa. Bila orang ingat, tak boleh lagi. Oh ya ke? Oh, saya tak tahu ataupun terlupa. Ini kerja syaitan. Allah. Okey, tindakan keupayaan syaitan ni membuat manusia pun secara kita macam ada kemampuan mengawal saraf otak. Saya sebut tadi. Waktu tak cukup dengan tu syaitan buat manusia lupa tentang rakaat solat. Nabi kata, bila seorang kamu pun solat, syaitan datang, ganggu. Sehingga dia lupa berapa rakaat. Lepas Nabi kata apa? Kalau siapa lupa, maka sujudlah sebanyak 2 kali. Dalam keadaan sujud, duduk. Ini sujud sahwi ni. Okey, habis sebentar. Kita stop situ. Buka sesi untuk soal jawab. Kalau ada soalan, sila. Allahuakbar. Kita stop sampai sini. Kita topik yang ke senjata bentuk serangan yang ke-10. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sila. Nak bertanya sikit boleh tak? Alhamdulillah. Benar ke ada pandangan mengatakan syaitan yang menjelma, yang mengacau manusia tu, sampai manusia boleh tengok tu, itu adalah syaitan yang lemah. Syaitan yang lemah. Dia sakit kan, dia sakit tu, dia tak ada kerja.
Itu kacau lah. Sebab saya pernah dengar. Betul tak? Saya tak pernah dengar ni, first time dengar. Dia Sebab gini. yang cakap tu pun daripada penceramah. Yang famous juga lah. Satu lagi tak? Sebelum saya takut saya lupa. Okey, soalan tadi tu, yang mendakwa kena bawa bukti. Mudah aja. Sebab prinsip kita tu saya dah ulang banyak kali. Inilah prinsip dalam agama kita. Benda ghaib, benda tak nampak di mata. Macam setan benda ghaib. Allah kata dalam surah An-Naml. Allah kata, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah Muhammad, tak ada siapa tahu benda ghaib di langit ataupun di bumi, tak ada siapa tahu melainkan Allah. Jadi Allah bila dia nak kita tahu, dia sampaikan kepada kita melalui wahyu Al-Quran dan juga hadis sunnah. Jadi bila kita pegang pada prinsip ini, sebarang dakwaan oleh sesiapa sahaja tentang benda-benda ghaibiyat, benda tak nampak di mata, setan, syurga, neraka, semua sekali, dia kena perlu datangkan bukti. Kalau dia tak bawa bukti, tak apalah. Dia kata, tak apalah, itu awak cakap. Dan saya tak semestinya mesti terima awak cakap. Siap dia tahu pula setan ni lemah, kecuali dia boleh buat dalil. Dan saya tak tahu semua dalil-dalil, cerita-cerita berkaitan dengan jin setan ni. Jadi tanggungjawab tu perlu dikembalikan kepada dia. Katakanlah apa ni Cik Arif, dia sebut macam tu, kita berhak untuk tanya. Tapi cara tanya tu kena beradab sikit lah. Jadi polemik sekarang ni dalil sehingga ada ekstrim. Ada orang ni kata kena minta dalil, hak tu dia kata tak payah dalil untuk orang awam. Sebenarnya dalil itu penting, tapi mungkin cara kita minta dalil itu menyebabkan orang tak selesa. Mungkin kita boleh modify sikit ayat dia. Kata dia tengah ceramah, dia kata macam tu kan. Habis ceramah kita pergi jumpa dia. Dia kata, oh tadi tu Ustaz power lah. Ustaz kata setan lemah ni, bagus benar tu. Boleh tak Ustaz bagi tahu kat mana saya nak rujuk sebab saya nak pegang benda ni. Gunakan ayat-ayat macam tu lah. Jadi saya tak pernah dengar, mungkin saya tak jumpa dalil tu. Jadi soalan tu lebih tepat kena tanya kepada si fulan yang mendakwa tu. Okey, soalan kedua Cik Arif tadi. Yang keduanya ada pandangan mengatakan benar ke Nabi Khidir itu adalah malaikat. Nabi Khidir itu malaikat Sebab ada dia kata itu malaikat sebab tu dia boleh bunuh orang. Dia itu malaikat. Betul tak? Setahu saya Khidir itu manusia macam kita. Walaupun perkataan abdun ni digunakan juga untuk malaikat, macam surah Zukhruf. وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Dan mereka menjadikan para malaikat ni orang kafir ni. Yang mana malaikat itu adalah hamba-hamba Allah sebagai inatha, makhluk yang berjantina perempuan. Tetapi dalam kes Nabi Musa dan Khidir itu, kalau kita refer pada hadis pun, bila Nabi Musa ditegur, sebab dia kata dia yang paling alim, Allah kata ada hamba-Ku yang duduk di pertemuan dua laut. Jadi memang ulama khilaf Khidir itu adakah dia malaikat, adakah dia itu manusia, adakah dia wali ataupun dia nabi. Itu pandangan-pandangan para ulama lah. Tapi kalau saya duduk baca-baca, manusia macam kita juga. Manusia macam kita juga. Dan kenapa dia dapat ilmu tu? Sebab ilmu tu Allah Ta'ala ajar terus kepada dia. Sebab dia berada dalam satu syariat, Musa berada pada syariat lain. Kita tak boleh compare lah. Setan yang dirujuk dalam sesi tertentu, setan yang dirikan yang gini insyaAllah. Apa ni? Salam syaitan yang dirujuk dalam sesi ini tentu syaitan yang dari kalangan jin. Betul tak? Setan kalangan jin. Ada juga setan kalangan manusia. Orang jahat. Setan jin. Okey. Lagi-lagi? Baik. Yang Ustaz punya pandangan Nabi Khidir masih hidup atau tidak? Pandangan Ustaz. Okey. Sama juga. Siapa yang kata dia hidup, dia kena bawa proof lah. Dan bila bawa proof tu, dia mesti proof tu yang solid. Bukan kata wali Allah tu pernah jumpa. Jadi kita nak audit macam mana? Kesahihan maklumat tu berdasarkan pandangan wali. Sedangkan ulama yang kata Khidir dah mati, dia bawa dalil Al-Quran. Surah Al-Anbiya. Surah 17 ayat 35 untuk selesai. Allah kata, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Tak pernah kami jadikan wahai Muhammad manusia sebelum kamu ni kekal hidup. Adakah kalau kamu mati mereka kekal? Itu ayat surah Al-Anbiya. Kemudian ada hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi satu hari Nabi bangun, Nabi kata mulai malam ini saat ini tak ada orang hidup pada zaman sebelum mati berlaku. Dan sebab tu Imam Al-Bukhari, ulama hadis yang dia pegang pada bukti antara ulama yang mengatakan Khidir tak ada, Khidir mati lama. Dan pihak yang mendakwa kata Khidir masih lagi hidup,
walaupun ada pandangan ulama kata begitu, kata begini dan sebagainya, dia kena bawa proof lah, bawa bukti. Kalau setakat ada ulama tu wali Allah tu jumpa dengan Nabi Khidir, itu bukan bukti, itu pengalaman peribadi dan tak boleh letak sebagai kita kata apa basic asas untuk dipegang. Sama juga ada orang untuk kata ada bawaan disebut dalam kitab. Dia kata ada dua makhluk yang diberi ada apa ada 4 makhluk yang diberi penangguhan tak mati lagi. Dia kata apa Isa, Iblis, Khidir dan juga Ilyas. Khidir dan juga Ilyas ni ada hadis lah. Ada riwayat kata mereka bertemu setiap tahun di padang Arafah dan sebelum mereka bertemu mereka baca doa. Riwayat tu saya ingat saya baca-baca tak sahih. Ada hak kasar lama kata riwayat itu riwayat palsu. Iblis dengan Nabi Isa terang-terang ada nas yang sahih. Jadi pihak yang bawa benda tu dia kena bawa bukti yang solid. Tak boleh kata apa berdasarkan kitab tu. Boleh hadis tu pun ulama kritik. Lepas tu satu lagi saya hidup fikir juga daripada dulu. Kalau Khidir masih lagi hidup, antara soalan yang kita boleh tanya, mana pergi Khidir ketika perang Badar berlaku? Kalau kita tengok hadis atau riwayat dalam sirah, ulama sirah ni dia senaraikan semua nama sahabat Nabi dalam perang Badar. Semua. Dan tak ada satu pun namanya Mulka bin Bulia. Dikatakan nama asal Khidir. Satu kemudian kalau Khidir masih lagi hidup, apa fungsi dia? Kenapa syariat Islam dah sempurna? Jadi walaupun benda ni khilaf, kita mesti raikan khilaf. Ada yang kata Khidir masih lagi hidup, ada kata tak hidup. Nama pun khilaf, jadi kita berhak untuk pegang mana-mana pandangan. Macam saya selepas kita teliti semua pandangan, saya secara peribadi lebih meyakinkan saya untuk pegang pandangan kata Khidir dah meninggal dunia. Sebab hujah-hujah dalil ulama yang kata Khidir dah meninggal dunia solid dan kita kata boleh kita pegang dengan keyakinan. Manakala pihak yang kata apa Khidir ni masih lagi hidup, dibuat juga bukti-bukti tapi bukti itu tak solid. Dan oleh kerana benda ni khilaf, kita berhak untuk pilih mana satu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jelas. Satu lagi boleh, Ustaz? Okey. Saya pernah dengar riwayat kita Iblis. Dia pernah minta untuk dimatikan. Masa zaman Nabi halau dia. Betul ke, Ustaz? Sebab dia kata dia minta masa panjang umur tu, dia tak minta panjang umur dengan sihat. Dia minta panjang umur je. Tu ceramah tu bagi tahu dia panjang umur tapi sakit. Betul, Ustaz? Itu payah juga Cik Arif. Sepatutnya hak mendakwa tu kena buat bukti. Macam tengok kaedah saya mengajar. Saya sebut benda-benda hak berbentuk ghaibiyah, saya buat dalil. Bawa dalil. Tapi mungkin setengah orang kata tak perlu buat dalil sebab apa? Orang awam ni tadah je, bukan level mereka. Tapi kadang-kadang kita jangan pandang rendah pada orang awam. Lepas tu sepatutnya pihak yang mendakwa, dia buat benda pelik-pelik macam dia kena buat proof lah. Dia kena buat proof. Sebab tu saya nak pesan lah kepada orang mengaji agama. Mungkin dalam grup ni ada hak dengar sekarang ni. Ada anak-anak yang mengaji agama. Ataupun kita nak pilih guru hak mengajar agama. Pilihlah guru hak boleh bawa bukti berdasarkan dalil Al-Quran dan juga Sunnah. Itu lebih selamat, lebih meyakinkan kita. Bukan saya nak halang pergi dengan ustaz-ustaz tak buat dalil semua sekali, tak ada masalah. Tapi kalau terlalu ekstrim, pelik idea yang mereka bawa, dia kena bawa bukti lah. Jadi cerita kata Iblis minta supaya, memang ada riwayat contoh hadis lah. Dialog Nabi kita dengan Iblis. Riwayat itu pun tak sahih. Betul, saya pernah baca masa duduk tulis buku pasal jin ni. Iblis pernah jumpa dengan Nabi Nuh, pernah jumpa dengan Nabi Musa. Dia nak tabat pada Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi Musa bertanya Allah pun suruh Iblis cari kubur Adam, sujud di kubur Adam sebagai ganti sujud ini dulu. Lepas tu Iblis kata aku tak mau sujud. Masa hidup aku tak sujud, tak akan mati aku nak sujud. Riwayat ni pun riwayat Israiliyat. Tak boleh dia pegang secara gitu lah. Allahuakbar. Okey, orang lain pula ada soalan? Ramai kita 52 orang ni. Cik Arif dari mana-mana ya? Dia pelapor. Pelapor. Staff situ ke ataupun sebagai Cik Arif rasa pernah jumpa Ada jumpa saya. Cik Arif imam sana imam di masjid pelapor. Okey, saya ingat.
Okey, yang lain? Kalau tak ditanya pun mungkin apa okey ya, macam Cik Arif ni sembang dia tanya ya. Macam kita duduk di kedai kopi ni kedai Zoom sekarang ni. Tak apa. Ataupun kalau tak ada mungkin boleh tulis dekat chat lah. Kalau tak lagi 2 minggu lah kita jumpa ni minggu kedua, nanti minggu keempat untuk kita sambung topik ni. Sebenarnya ada banyak soalan tapi tak apalah, video lain. Cuba tanya apa Ustaz Yusuf tadabbur lah. Kalau tak ada orang lain ni sementara boleh tak kalau Cik Arif ni tanya dulu. Lepas tu kalau ada orang lain tanya soalan boleh celah-celahan lah. Tak ada dah tu. Okey dah. Cik Arif, satu lagi soalan. Okey, Ustaz, apa macam mana pandangan Ustaz tentang adat kita berinteraksi dengan Israeliat, Ustaz? Israeliat. Israeliat ni topik tu sebenarnya ada di hujung buku ni, saya ada sentuh topik tu. Kalau cuma mudah kalau kita nak share kalau berinteraksi dengan Israeliat, kita mula sekali kena tahu dah kategori mana. Israeliat ni riwayat bersumberkan sumber ahli kitab dan banyak dalam kitab-kitab tafsir. Dan dia bukan semua boleh diterima, bukan semua kena tolak. Ada 3 kategori. Kalau sekiranya ada sokongan daripada Al-Quran dan juga hadis sahih, kita boleh terima. Macam contoh, Firaun mati pada 10 Muharram. Contoh lagi nama lelaki yang ditemui oleh Musa tu Khidir. Quran tak sebut Khidir tapi hadis sahih sebut. Itu Israeliat ada terima. Yang kedua, Israeliat tak boleh pakai, mengarut. Memang mengarut, merapu-rapu. Itu kena reject lah. Yang ketiga paling banyak Israeliat yang kita tak clear status dia. Macam contoh perincian nama anak Nabi Adam, Qabil dan juga Habil. Sedangkan Quran tak sebut nama Qabil, Habil. Nama Ratu Sabak, Balqis, Quran tak sebut tu. Ataupun nama wanita goda Nabi Yusuf, Zulaikha, Quran tak sebut tu. Tapi dia dah meniti di bibir dan orang dah sebut. Itu Israeliat. Itu kategori yang ketiga yang tak diketahui. Jadi mudahnya kalau tanya saya dah, kita fokus pada yang kategori pertama sahaja. Kategori kedua kita tolak habis-habisan. Kategori yang ketiga tak perlulah kita layan sangat. Perincikan sebab apa dibimbangnya akan memesong fokus kepada Al-Quran. Dan saya rasa Ustaz Yusuf Akademi Tadabbur ada buat sesi khusus kot cerita pasal Israeliat dan mungkin boleh share balik dah video tu. Okey, saya rasa cukup untuk malam ni. Tak makan lagi di malam ni. Baru nak cari makan lepas ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat memberi manfaat bersama. Saya kembalikan kepada Ustaz Yusuf Akademi Tadabbur. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.